Baik doktor, soalan yang pertama ingin kami ajukan kepada doktor iaitu bagaimanakah iftak urusan kefatwaan mengeluarkan fatwa boleh menjadi aset negeri Perlis dan juga sumbangan negeri Perlis kepada negara, seterusnya pada rantau dunia dalam konteks menghadapi pandemik COVID-19 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahawasanya pada awal masa kita mengeluarkan pandangan untuk ditiadakan solat Jumaat diganti dengan Zuhur, ketika itu banyak pihak yang agak skeptikal dan ada yang memandang bahawasanya ini satu fatwa yang menyeleweng. Kerana orang kita ni apabila dia tak biasa dengar, dia rasa menyeleweng. Ketika itu dunia pun banyak yang belum buat. Yang ada ialah Singapura dan kemudian Kuwait. Tapi alhamdulillah selepas daripada itu ternyata apa yang kita keluarkan itu telah menjadi juga telah pandangan yang sama dikeluarkan oleh seluruh dunia termasuk di Malaysia. Dan kita mengeluarkan pandangan itu bukan dengan sekadar ahli fatwa berbincang. Kita menggunakan nasihat pakar. Kita ambil yang paling tinggi sekali dalam Malaysia, Datuk Nur Hisham, untuk memberi pandangan kepada jawatankuasa. Dan kita buat tu pada saat yang lewat, pada malam berkenaan sebelum kita putuskan untuk tidak ada Jumaat pada 13 hari bulan pada hari yang berikutnya itu. Dan ahli fatwa bertanya, dia selok-belok keadaan sehingga mereka bersetuju untuk mengeluarkan pandangan dalam grup WhatsApp je, kerana kita dah kesuntukan masa. Tapi apa yang saya nak sebut ialah bahawasanya dengan fatwa yang kita keluarkan itu, alhamdulillah negeri Perlis jumlah mereka yang terkena amat sedikit. Bahkan pada satu masa saya rasa tinggal hampir 2 orang ya, yang lain dah sembuh. Cuma yang berlaku penambahan ini kerana yang luar balik. Tapi tidak ada yang terkena berdasarkan report yang kita dapat disebabkan kerana sembahyang Jumaat. Kerana sembahyang Jumaat kita yang awal tak ada. Dan masa yang sama kita dengar ada negeri-negeri lain termasuk mereka yang kena hasil daripada sembahyang Jumaat pada 13 hari bulan. Itu menunjukkan bagaimana fatwa berperanan bukan sekadar untuk hukum hakam amalan agama manusia, tapi juga untuk menyelamatkan manusia daripada kemerbahayaan. Dan fatwa Perlis banyak lagi juga saya lihat fatwa Perlis yang lebih fleksibel dalam banyak hal. Kini sebelum ini pun dan kini keadaan yang perkembangan ini menyebabkan orang lebih menyemak dan melihat fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Baik, yang seterusnya itu bagaimana tanggapan dan juga reaksi serta sokongan daripada istana, khususnya duri Tuanku Yang Maha Mulia selaku Ketua Agama Islam dan DYTM selaku Yang di-Pertua MAIP. Saya ingin sebutkan di antara kekuatan fatwa negeri Perlis ni ialah kerana sikap istana sendiri. Saya masih ingat apabila satu masa Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis kata pada saya, iaitu Datuk, tugasan Datuk ialah memberitahu saya yang benar. Sama ada saya setuju ataupun saya tak setuju, itu perkara yang kedua. Tanggungjawab Datuk bagi tahu yang betul. Saya setuju, saya tak setuju, itu akhirnya jadi persoalan saya dan tanggungjawab saya dengan Tuhan. Datuk bagi tahu dulu yang benar. Dengan sikap yang ditunjukkan oleh Tuanku Raja dan juga kesungguhan Tuanku Raja Muda yang mempengerusikan mesyuarat MAIP, tidak pernah ada satu fatwa ataupun apa-apa perbincangan yang Raja Muda sebagai pengerusi yang di-Pertua MAIP menyatakan bahawasanya yang ini jangan bincang, yang ni kita jangan ambil. Bahkan sentiasa seiring dengan hasrat ataupun keputusan-keputusan yang dibuat oleh jawatankuasa fatwa. Bukan sekadar mengiyakannya, bahkan mempertahankan keputusan-keputusan yang dibuat. Ini menunjukkan inilah kekuatan, kerana benar-benar kuasa istana itu tidak pernah mencampuri urusan fatwa dan perkara yang difatwakan. Dan saya rasa dalam bukan sekadar itu, bahkan latar pengetahuan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis itu terhadap hukum hakam syarak itu juga patut kita letakkan kredit yang besar.
seringkali apabila fatwa-fatwa saya bawa, tuanku akan juga respon dengan menyebut pandangan-pandangan yang beliau tahu, kerana beliau mungkin sering membaca kitab fiqh sunnah. Saya rasa selalu barangkali kitab itu lebih dekat di hati tuanku, dan itu menyebabkan kadang-kadang ada sudut-sudut yang tuanku kan sebut supaya kita fatwakan. Sementara tuanku Raja Muda saya lihat sangat proaktif. Kadang-kadang suatu benda belum lagi, cadangan daripada tuanku supaya hal ni patut difatwakan, elok dibawa kepada fatwa. Dan sikap-sikap inilah yang menjadikan, bukan sebenarnya menjadikan institusi fatwa di Perlis ini dengan dua tonggak ni melangkah lebih pantas.